طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أنا سأشرح لكم بعض مفهومات تتعلق بتفكير الناقد. اختصارا نجد تعريفات كثيرة تشرح عن تفكير ناقد، وأنا أختار بعض بعض تعريفات من بعض بعض تعريفات من بعض الأساتذة. مثلا أنا أختار تعريف عند مجدي عزيز. ماذا قال؟ قال إن تفكير ناقد كل نشاط عقل واع. Maknahu tafkir ni berfikir. Apa itu berfikir? Berfikir adalah proses menggunakan akal secara sedar. Wa'in maknahu sedar. Kita tak akan sedar kalau kita tak berfikir. Jadi maksud tafkir nakid tu adalah berfikir secara sedar. Itu keyword yang pertama lah. Berfikir menggunakan akal secara sedar. Yas'a li halli mushkilah au uqdah au mawqif ghamid. Yang diperlukan untuk atau yang digunakan untuk halil mushkilah, menyelesaikan masalah. Uqdah ni ikatan atau yang mengkusutkan minda. Au mawqifin ghamid. Mawqif ni situasi yang samar-samar. Ghamid ni yang sama-sama lah, situasi yang sama-sama. Au ijad wasilah tukhafif min mata'ibil hayah, atau terdapat sesuatu yang menyebabkan kita letih menghadapi situasi itu. Berfikir ni benda letih. Berfikir ni benda letih. Jadi kemahiran berfikir secara kritis ni penting untuk kita menjalani kehidupan seharian kita lah. Hadza ta'rif inda Majdi Aziz. Keyword nasyab aqlin wa'in. Satu proses berfikir secara sedar. Sanian Jabir Abdul Hamid. Jabir Abdul Hamid qala inna at-tafkir huwa al-qudrah ala tahlil. Kemampuan untuk menganalisis. Otak kita berfikir itu adalah kemampuan kita untuk menganalisis. Bukan analisis berat, analisis kewangan ke, analisis ekonomi ke, bukan. Apa-apa bentuk analisis. Contoh yang mudah, katalah korang sekarang dekat masalan antum al-an fi al-jami'ah. Korang sekarang ke universiti. Ana urid an akhtar lughah siniyah atau lughah masalan Faransiyah kal lughati thalithah. Nak ambil third language French ke, nak ambil third language Jepun ke Mandarin. Korang akan berfikir. Itu adalah kemampuan untuk menganalisis lah. Itu pun dah dikira sebagai kemampuan untuk menganalisis. Wan naqdi ni mengkritik. Dia bukan sekadar berfikir. La naqif hatta at-tahlil faqat, wa innama nahnu nastamir bi marhalah taliyah wa hiya an-naqdi. Kita tak sekadar analisis, bukan simpan kepala, kita lontarkan juga analisis itu dalam bentuk kritikan, naqdi. Itu maksud dia lah. So kemampuan untuk menganalisis, kemampuan untuk mengkritik juga adalah salah satu yang dinamakan sebagai critical thinking atau tafkir naqid. Wa tawasul ila nataij, dan kita memperolehi keputusan. Tastanidu ila istinbat atau istidlal salim wa haqqin sayyid. Keputusan tu maksudnya keputusan istinbat atau istidlal salim, yang kita dapat keputusan tu keputusan yang firm. Keputusan yang firm, maksudnya keputusan yang tegas lah. Wa haqqun sadid, dan satu hukum ni kita bukan hukum, maksudnya satu keputusan, satu decision
yang muktamad. Okey. Itu maksudnya kemampuan berfikir secara kritis. Kita tak nak friends lah sebab bunyi dia macam rare sikit, macam bunyi orang berak. Tak nak lah, nak ambil Mandarin lah. Mandarin ni sebab boleh lah cakap-cakap dengan orang Cina kat kedai. Tak nak lah, nak belajar Korea lah sebab senang sikit bila tengok K-drama boleh faham. Okey, itu bukan kemahiran berfikir secara kritis sebab dia tak ada keputusan yang tetap. Okey? Nahnu nufakkir an tariqah tafkir nakid linahsula ala hukmin sadid, untuk kita dapat satu keputusan yang firm, satu decision yang muktamad. Itu dinamakan critical thinking. Ni kalau duk berbelah bagi lagi, kita tak sampai kepada kemahiran critical thinking dekat situ. Wal akhir makna khas fayaqtasir ala halil mushkilah. Okay, al-an antum tanzuruna ila Majdi Aziz. Majdi Aziz qala halil mushkilah wa aidan makna khas aidan yaqul halil mushkilah. Okey, itu memang keyword dia, menyelesaikan masalah. Kenapa kita berfikir? Limadha nahnu nufakkir? Nahnu nufakkir min ajli halil mushkilah. Okey, itu yang umumlah. Walakin al-mumayyizah huna, atau perkara yang berbeza kat sini adalah halan zihniyan. Maksudnya penyelesaian secara halan zihniyan, penyelesaian secara akal, secara berfikir. Okay, dia bukan tindakan sembrono. Contoh, tengah isi form awal semester tu, pilih bahasa ketiga tak fikir. Mandarin, Jepun, Jerman lah. Macam tu je. Okay, itu bukan halan zihnian. Itu adalah halan fi'liyan. Secara action, bukan. Kalau halan zihnian ni akan fikir apa bahasa ni dapat ni, bahasa ni dapat ni. Okay, itu halan zihnian. Antarik rumuz. Rumuz huna nafhamuhu, kita fahamkan dia sebagai satu corak atau satu pattern. Okay, ini bukan simbol semata-mata, tapi dia adalah satu corak atau satu pattern. Apa yang dimaksudkan dengan corak atau pattern kat sini? Masalan kita tengok masalan antum tuhalliluna nuqat li talabah al-qudama atau talabah fi semester sabiq. Korang analisis markah sudah lepas. Yang ambil Mandarin ni ramai dapat A. Ambil A lah senang. Kalau ambil Korea ni, alamak, banyak pula yang dapat C+ dengan B-. So tak nak lah. Okay, itu maksudnya korang ada satu pattern corak pemikiran yang korang dah tetapkan. Okay. Wal akhir li makna al-khas halil mushkilat bizihni, menyelesaikan masalah dengan otak atau dengan akal, la bil fi'li, bukan dengan tindakan. Itu adalah critical thinking. Maksudnya kita nahnu nufakkiru awalan qabla an nakhtara syai'an wa nahnu nasta'mil al-aqla atau al-zihna. Kita menggunakan akal atau menggunakan pemikiran. La bil fi'li, bukan sekadar action terbuat tak fikir. Okay, itu adalah mafhum am li tafkir naqid wa aidan mafhum al-khas li tafkir an-naqid. Poin summa tafkir, berfikir. Makna akhar huwa amaliyah maknahu proses. Okey, tazakkaru, ingat selalu al-amaliyah maknahu proses. Okey, kita boleh faham sebagai proses lah. Allati yunazzimu biha al-aqlu khibratahu. Okey, minda kita atau akal kita, dia ada khibrah ni, kita tak la nutarjimuha pengalaman. Kita tak kata pengalaman, kita boleh kata dia sebagai memori. Okey, memori. Akal kita ni dia ada simpanan memori atau simpanan kita pengalaman atau dalam kurungan dia memori lah. Bitariqah jadidah, dengan cara baru li halil mushkilah muayyanah. Okey. Masalan. Okey, masalan. Utikum misalan basitan. Antum fi sigharikum atau fi tufulatikum, korang masih budak-budak. Okey, masa budak-budak, korang terpegang cerik panas. Okey, terpegang cerik panas. Terpegang panas kan? Okey. Kemudian masa korang kecil,
korang tak sampai kepada tahap pemikiran. Okey, macam mana contoh korang kecil dan korang sekolah rendah. Mungkin sekolah rendah korang ada pengalaman terasa panas tu dan korang mula berfikir macam mana cara korang nak mengatasi daripada terkena cerit panas contohnya. Korang akan mula mencari sarung tangan contoh atau lapik dengan kain. Itu maksudnya minggu korang dah ada khibrah, korang dah ada memori, korang dah ada pengalaman terbekam panas tu. Okey, kemudian melalui pengalaman atau melalui memori itu korang mula berfikir, menganalisis bitariqah jadidah dengan cara baru lihalil muskilah muayyanah, masalah tertentu. Okey, saya ambil contoh dia tadi, al-iskal atau al-masalah al-an al-ibriq as-sakhin. Ibriq sakhin ni maksudnya cerit panas lah. Okey, numsik itu kita pegang, wa nuhisu bisakhin, kita rasa panas. Okey, hadza fi tufulatina, masa kita kecil. Okey, kita dah besar sikit, kita berfikir alamak panas saya nak pegang ni. Kita mulalah cari glove, kita boleh cari glove sarung tangan, atau kita boleh cari kain buruk untuk kita lapik dan kita boleh pegang cerit panas tu. Itu maksud dia. Okey, kita dah ada satu memori dan kita berfikir dengan memori itu bagaimana untuk mengatasi masalah macam itulah. Atau masalah contoh korang dari SEM1, okey, korang ada masalah contoh masalah nak kerja bas pergi kuliah. Ini cerita dulu-dululah. Okey, masa sempat sampai sempat kerja naik bas lah. Okey, korang dah tahu alamak kalau macam ni memang payah nak naik bas. So korang mula berfikir macam mana korang nak naik bas dengan mudah. Okey, sama ada korang beratur paling awal atau korang melakukan pelbagai modus operandi untuk korang dapat masuk ke dalam bas tu. Okey, itu contohlah. Wa misal. Okey, contoh dia, apa contoh bagi tafsir naqid? Okey, unzuru ila nuqtah thaniyah mislu idrakul alaqah bainal muqaddimat wan nata'ij. Okey, idrak ni kita sedar. Okey, kita dapat kenal, kita sedar atau kita dapat mengenal pasti. Okey, macam kama ra'ayna fi syarihah sabiqah, kat slide sebelum tadi. Okay, dia ada kata aqlun wa'in. Wa'in tu kan akal yang sedar. So benda ni sama jugalah. Idrakul alaqah, kita dapat kenal pasti, kita dapat sedar hubungan baina al-muqaddimat wa nata'ij. Intro dan juga outcome dia. Muqaddimah tu intro lah, nata'ij tu outcome dia. Okay, kita dapat hubung nastati an nu'alliq nastati an narbita. Kita hubung kaitkan. Nastati an nuwassila, kita dapat hubungkan antara muqaddimah dan nata'ij. Okey, muqaddimah tu intro lah, nata'ij tu outcome dia. Okey, kita dapat hubung nastati an nu'alliq nastati an narbita. Kita hubung kaitkan. Nastati an nuwassila, kita dapat hubungkan antara muqaddimah dan nata'ij. Okey, wa idrakul alaqa baina sabab wan natijah, kita juga dapat kena pasti hubung kait antara sabab wan natijah, faktor dan akibatnya. Itu maksudnya sabab wan natijah, faktor dan akibatnya, dan juga baina al-am wal khas. Nahnu la nastati an numayyiza, kita takkan boleh membezakan baina hadhil asya, benda-benda ni tadi ni, muqaddimah wan nata'ij, sabab wan natijah, am wal khas, biduni at-tafkir an-naqid. Kita tak boleh nak klasifikasikan atau kita tak boleh nak membezakan, kita tak boleh nak membahagikan perkara-perkara seperti yang umum dan yang khas, atau faktor dan juga akibatnya, dan juga intro dan permulaan dan juga penyudahnya. Okey, kita tak boleh nak membezakan tanpa kita berfikir secara kritis. Okey, contoh yang mudah, contoh yang paling mudah saya bagi, kalau kita malas belajar, itu sebab malas belajar, natijah dia, result tak bagus lah. Itu paling mudah, kita dah sedar benda tu. Kalau kita tak sedar, okay, aku tak belajar, so aku takkan fail. Okay, itu maksudnya korang tak berfikir lah. Korang tak berfikir secara mendalam apakah kesan akibat tindakan korang tu. Okay, contoh lain, kelas online ni susah, aku tak nak belajar terus lah.
Okay, korang dah tahu faktor dia, tapi korang tak nak cari penyelesaian dia. Okay, kat situ, okay, hadhihi al-umur tuaddi ila natijah sayyi'ah. Benda-benda ni akan memberi kepada kesan yang buruk kalau korang tak berfikir secara kritis. Okay, itu antara hadhihi al-umur, hadhihi al-asya' minal al-umur allati nuwajjihuha, kita akan berhadapan dengan dia biduni tafkir naqib. Okey, kita akan hadapi beberapa masalah kalau kita tak berfikir secara kritis. Okey, baik. Kaifa nufakkir bi tariqah tafkir naqib? Macam mana kita nak berfikir secara pemikiran kritis? Okey, qabla an naqila ila tilkal marhalah atau tilka tariqah, sebelum kita sampai kepada cara itu, minal ahsan an nata'allama awalan maharat tafkir. Kita tengok dulu kemahiran berfikir itu macam mana. Okey, tanqasim maharat tafkir ila salasah. Okey, awalan maharat tafkir ad-dunya, kemahiran berfikir arah rendah. Dunia ni paling dunia kat sini paling rendah lah, paling bawah. Okey, wal ba maharat tafkir al-wasatiyah, sederhana, peringkat pemikiran secara pertengahan atau peringkat sederhana. Wal akhir maharat tafkir al-ulya, kemahiran berfikir arah tinggi, kebat. Okey, kemahiran berfikir arah tinggi. Baik. Nahnu mundu tufulatina atau mundu sigharina nahnu nufakkir bi tariqah mukhtalifah wa mutanawwi'ah. Kita berfikir dengan cara pemikiran yang berbeza-beza dan berbagai-bagai. Okey, ahyanan nahnu fi mauqifin ma, kita dekat mana-mana situasi, wa nahnu nufakkir bi hadhihi tariqah wa fi ba'd al-ahyan, kadang-kadang yang lain pula nahnu nufakkir bi tariqah mukhtalifah atau bi tariqah ukhra, kita berfikir pula dengan cara yang lain. Walakin kullu hadhihi at-tafkirat, okey, kullu hadhihi tafkirat ta'ti min hadhihi maharat al-salasah. Dia cara berfikir ini datang daripada tiga kemahiran berfikir yang telah disebutkan tadilah. Dunia paling rendah, al-wasatiyah pertengahan, dan al-ulya kibat, kemahiran berfikir arah tinggi. Baik, akan nabda bi maharat tafkir ad-dunya. Okey, hadhihi maharah, hadhihi maharah yumarisuha at-talabah fi sanawiyah atau fi ibtidaiyah ghaliban. Okey, apa maknahu? Okey, ini ada teknik yang biasa digunakan oleh pelajar-pelajar sekolah. Okey, maharat tafkir dunia paling bawah ni laha tariqatan, dia ada dua teknik berfikir arah rendah. Okey, bagaimanakah cara berfikir arah rendah ni? Awalan at-tazakkur, mengingat, remembering, mengingat. Okey, remembering, mengingat, atau tazakkur aidan mungkin an nafhamaha bi menyebut-nyebut, kita menyebut-nyebut dia, sebut. Okey, wa tazakkur, sama ada dia bagaimana cara kita nak mengingat dengan cara kita menyebut-nyebut. Okey, itu cara berfikir arah rendah. Okey, contoh, adik-adik kita, Ali, tolong belikan mak santan 2 dengan telur 3 biji. Okey, so Ali dari rumah ke kedai dia akan sebut santan 2 telur 3, santan 2 telur 3, santan 2 telur 3. Dia sebut dah tu. Itu maksud dia at-tazakkur. Okey? Itu maksud dia menyebut lah. Okay, itu cara berfikir arah rendah. Okey? Sanian, i'adatu siyaghah harfiyan. I'adatu siyaghah harfiyan. Mengulang bentuk atau mengulang ayat itu literally. Apa yang dia dengar, itulah yang disebut balik. Okey? Apa yang dia dengar, itulah yang disebut balik. Okey, maknahu, okey, masalan, unzuru ila al-makna
indama yu'idu al-fardu siyaghatan ma'lumatan min sighatin ila ukhra wa tahmalu nafsul ma'na. Dia ulang maklumat tu, okey, dengan bentuk lain atau juga dengan bentuk yang sama atau dia sama, yang penting dia i'adah siyaghah harfiyan. Dia mengulang, dia sebenarnya sama macam at-tadhakkur. Tapi untuk sampai ke tadhakkur, untuk mengingat tu, dia akan ulang balik proses kedua ni. Okey, dia akan ulang balik. Apa yang orang tu sebut, dia akan ulang balik. Macam tadi kan, Ali telur 3, ni situasi lain lah. Okay, Ahmad, saya bagi situasi lain lah. Ahmad 3 telur 4 roti. Contoh, 3 telur 4 roti. Okey, lepas tu orang ni sama ada diulang balik 3 telur atau 4 roti, atau ditukar 4 roti 3 telur, 4 roti 3 telur. Makna yang sama, cuma diubah sikit ayat. Okey, ini adalah kemahiran yang paling rendah. Sebab dia tak berfikir sangat, dia hanya mengulang atau dia hanya menyebut-nyebut apa yang dia dengar. Okey, kenapa saya katakan tadi di awal-awal, limadha qultu fil bidayah hadhil maharah yumarisuha at-talaba fil ibtidaiyah atau fi as-sanawiyah ghaliban. Okey, kama fa'altum fi stam. Masa tengah stam kan, korang menghafal je. Itu adalah kemahiran rendah. Okay, bila kemahiran rendah, korang dah habis stam, korang lupa. Itu kerana korang mengamalkan teknik pemikiran yang rendah. Hafal, habis. Hafal, habis. Hafal, habis. Okey, saya boleh bagi jaminan korang lupa kebanyakan apa yang korang belajar masa stam tu. Sebab korang mengamalkan teknik ni lah, pemikiran yang rendah. Okey. So, jangan nak buat sebab ni pemikiran rendah. Baik, al-an nantaqil ila maharat tafkir al-wasatiyah, pertengahan. Ma hiya maharat muta'alliqah bihadhihi maharah tafkir al-wasatiyah. Okey, awalan, tarhul as'ilah, kemahiran melontarkan soalan yang bersesuaian. Okey, nahnu ahyanan la nafham wa la na'lam ma tasma'unahu aw ma naqra'uhu. Kita kadang tak tahu apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Idzan la nastati' an natraha ayya as'ilatin atau ayya su'alin. Kita tak boleh nak lontarkan soalan sebab kita tak faham pun apa yang kita dengar atau kita tak faham pun apa yang kita baca. Okey, idzan idza fahimna ma naqra'uhu aw ma nasma'u ilaih, apa yang kita baca atau apa yang kita dengar, yumkinuna an natraha su'alan munasiban li al-mawdu'. Pada tajuk itulah. Okey, kita boleh melontarkan soalan yang bersesuaian. Kerana apa? Kerana kita dah ada maklumat dan kita boleh berfikir maklumat tu, dan kita melontarkan soalan yang bersesuaian atau yang berkaitan dengan tajuk yang kita dengar atau tajuk yang kita baca. Itu kemahiran pertama yang berkaitan dengan kemahiran berfikir peringkat sederhana, iaitu kemampuan untuk melontarkan soalan. Okey. Sanian, tawdih. Tawdih ni explanation, kita menerangkan kembali. Okey. La urid an ashrah makna likulli maharah. Saya tak nak cerita, saya tak nak explain tawdih indama yaqumul farru bi syarhin atau tafsirin, tak nak. Okey, saya nak jimatkan masa. So saya bagi depan, saya bagi contoh-contoh lah, yang lain korang bacalah. Okey, saya nak terus nak menjimatkan masa korang menggunakan data ni. Tawdih. Okey, al-misal al-basit, contoh, korang faham satu subjek dan korang boleh menerangkan dekat kawan korang dengan bahasa korang dan kawan korang faham apa yang korang terangkan tu. Dia bukannya i'adah siyaghah harfian. Okey, dia bukan macam tadi telur 5 roti 6. 6 roti, 6 telur 5 roti, bukan macam tu. Okey, itu pemikiran rendah. Ini sederhana.
korang dah dapat satu maklumat, korang mampu untuk menerangkan balik maklumat tu menggunakan ayat korang dan orang lain faham makna yang korang bagi tu, dan makna yang korang bagi tu adalah sama dengan makna apa yang korang faham daripada awal tu. Okay, itu kemahiran yang kedua lah. Okay, kemahiran menerangkan. Salisan, al-muqaranah. Okay, perbandingan. Okay, nahnu la nastati' an naquma bil muqaranah mutlaqan. Kita takkan boleh sama sekali idza lam na'rif atau idza lam na'lam amron, satu perkara, wa amron akhar, dan perkara lain. Okay, kita tak boleh nak buat perbandingan. Okay, kita tak mampu untuk sampai ke tahap buat perbandingan kalau kita tak ada kemahiran berfikir yang baik untuk kita bandingkan antara dua perkara. Okay, contoh saya bagi benda mudah. Orang yang tak tahu pasal laptop, dia takkan tahu aku nak beli ni laptop ni RAM sekian-sekian atau prosesor 1.5 ke prosesor i5 ke i7 Okay, korang boleh buat perbandingan tu kalau korang ada maklumat. Maksudnya korang boleh berfikir lah. Kalau korang tak tahu, korang tak boleh pandai-pandai. Aku nak beli laptop ni kerana keyboard dia tekan dengan lembut. Tak ada. Itu bukan ciri-ciri yang baik untuk korang jalankan tafkir nakid. Maksudnya korang tak ada maklumat yang betul, so korang buat palatau. Okay, so tak boleh. Itu bukan contoh yang betul lah. Okay, al-muqaranah la numarisuha misla ma syarahtu lakum qabla qalil. Dia bukan macam tu. Okay, dia kena ada maklumat yang betul dan kita buat perbandingan dengan info yang betul. Okay, arba'ah tasnif. Tasnif ni tasnif nafhamuhu bi mengkategorikan atau kita klasifikasikan. Senang, kita klasifikasikan sesuatu perkara yang kita tahu. Okay, kita takkan boleh juga untuk kita kategorikan atau klasifikasikan perkara tertentu tanpa kita berfikir dengan betul dan tanpa maklumat yang tepat. Okay, contoh. Saya bagi contoh semua mudah je. Earphone. Okay, earphone yang kita letak kat telinga ni adalah alat yang berkaitan dengan contoh komputer, handphone. Okay, bila saya kategorikan komputer dan handphone atau juga TV atau laptop, maksudnya korang dah boleh buat satu tasnif. Kita dah ada kemahiran untuk mengkategorikan sesuatu tu pada tempat yang betul. Kita tak boleh kata earphone ni kita kategorikan dengan doktor. Kita samakan atau kita kategorikan earphone dan stetoskop yang doktor pakai kat telinga tu adalah kategori yang sama. Itu maksudnya kita tak capai tahap kemahiran fikir secara sederhana kerana kita menyamakan stetoskop dengan earphone, padahal dia adalah dua kategori yang berbeza. Okey, boleh jelas Okey, ataupun contoh yang lebih besar sikit, kita kategorikan kerusi yang 4 kaki dan juga lembu yang 4 kaki adalah dari kategori yang sama kerana dua-dua perkara ini adalah berkaki 4. Tak. Itu maksudnya korang tak sampai tahap pemikiran sederhana, iaitu tasnif, mengkategorikan. Kita sampai kat situ. Khamsah, takwin al-mafhumat, membentuk kefahaman sendiri. Okey. Min hadhihi al-maharah, hadhihi al-maharah ay maharah takwin al-mafhumat, membentuk kefahaman sendiri. Al-muhim huna an tariq, dimestilah dengan cara mulahazah, dengan cara pemerhatian. Okey, dengan cara pemerhatian. Saya bagi utikum misalan basitan. Nahnu fi syari' atau fil kharij, kita dekat jalan-jalan ke kita kat luar. Wa nahnu nara, kita nampak insanan yalbisu insanan yalbasu, memakai libasan syurtiyan. Okay, kita nampak orang memakai pakaian polis. Okay, melahazah kita. So, kita dah ada bentuk kefahaman kita. Okay, orang ni adalah polis kerana pakaian dia adalah pakaian polis. Polis dia banyak jenis pakaian. Ada pakaian putih, polis trafik, pakaian putih, polis kat pejabat, atau pakaian polis yang seangkatan dengannya lah. So, melalui pemerhatian kita dah dapat membentuk kefahaman bahawa okey, ini adalah polis. Dan kalau kita tengok
pemerhatian kita, ada individu lain yang berpakaian sedemikian. Okey, berpakaian sedemikian. Contoh yang paling hampir adalah contoh, saya bagi contoh. Rela. Okey, rela pakaian dia celoring dia lain. Celoring dia lain. So kita dah membentuk kefahaman, okey, ini bukan polis, ni rela sebab celoring dia lain. Okey, so itu adalah membentuk kefahaman melalui pemerhatian. Okay, ini contoh yang mudah lah. Okay, saya bagi contoh yang berkaitan dengan akademik sikit. Contoh, korang tengok subjek-subjek yang korang belajar semester 3 ni. Okay, ini subjek yang berbentuk hafalan, berbentuk teori banyak. Yang ni subjek berbentuk aktiviti banyak. So melalui pemerhatian korang lah, korang boleh membentuk kefahaman sendiri. Oh, ini subjek banyak teori, ini subjek banyak aktiviti. Okay, itu adalah melalui korang punya mulahazah, dan korang membentuk kefahaman korang sendiri. Okay, settle طيب ننتقل إلى مهارة ثالثة التطبيق معناه apply atau application. Okay, kita melaksanakan. Okay, masalah. Okay, antum في صغاركم أو في طفولتكم قد مررتم أو في موقف معين. Korang dah melalui satu situasi dan korang tahu situasi itu macam mana. Okay. Kemudian korang memindahkan pengalaman atau memindahkan atau menggunakan memori atau pengalaman yang ada itu kepada situasi yang menyerupai situasi korang alami dulu. Okey, apply lah. Sebab korang dah ada satu memori atau korang ada satu pengalaman, korang applykan memori atau pengalaman tu kepada situasi atau keadaan yang menyerupai situasi dulu. Maksudnya korang boleh berfikir tau, ini korang ni, so buatlah situ. Okey. أعطيكم مثال بسيطا أيضا في صغاركم أنتم تركبون دراجة. Korang ada sekal sekian. Kedua roda. Macam ni korang nak jalan badan korang tu. Okay, cuma في zaman الحاضر sekarang ni, okay, أنتم تركبون دراجة نارية. Okay. دراجة نارية والدراجة عادية. Motosikal dan basikal biasa. Mutasyabihan, dia menyerupai, tapi dah sama. Okey, jadi pengalaman yang korang lalui masa dulu nak balancekan dua tayar dengan korang bawa motor dua tayar, so itu adalah topik pelaksanaan. Sebab korang dah ada pengalaman yang menyerupai, pengalaman lepas atau memori lepas yang menyerupai apa yang korang hadapi atau lalui pada zaman sekarang. Itu maksudnya pelaksanaan. So korang boleh itu secara mudahnya korang dah mengapply apa yang korang dah ada pengalaman yang lalu kepada masalah atau kepada situasi yang sekarang. Itu secara mudahnya. Sangat tafsir atau ta'amil. Tafsir di lughatina Melayu aidan nastakhdim kalimah tafsir. Okey. Tafsir huna kalimah mustahiyah atau keyword ini zakara asbab hudud, boleh memberitahu faktor-faktor berlakunya kejadian. Hadza naf'aluhu bi tafsir nasir sampai tafsir. Kita boleh mentafsir atau kita boleh berfikir dengan kritis, kemahiran berfikir dengan kritis untuk mentafsir keadaan itu. Okey, macam sekarang. Hukumah Malaysia la tutabbiq PKP maratan tsaniyah. Okey, hukumah Malaysia la tutabbiqu PKP maratan tsaniyah. Limadha? Kenapa? Okay, antum tufakkiruna wa antum tufassiruna hadhihi al-qadiyah atau hadha mawqif. Korang menganalisis atau mentafsir korang mentafsir keadaan ini di mana al-iktifad fi Malaysia sayuwajih iskalan kabiran. Okay,
يواجه إشكالا كبيرا إذا طبقت حكومة ماليزيا PKP مرة ثانية. Ekonomi Malaysia akan teruk jika PKP kali kedua dilaksanakan. Itu tafsirlah kenapa Abah atau kenapa PM tidak melaksanakan PKP untuk kali kedua. Itu هذا الموقف isu ni nahnu nufassiruhu an tariq tafsir naqid. Kita boleh mentafsir berdasarkan pemikiran kreatif. Itu maksud tafsirlah. Al-istintaj samaniyah nuqtah saminah. Poin ke-8. Al-istintaj maknahu mengeluarkan keputusan atau memberi satu jawapan. Al-istintaj natijah. Memberi satu keputusan atau mengeluarkan satu keputusan. Mengeluarkan satu jawapan atau keputusan. Limadha? Nahnu al-an qad hafalna ala ma'lumah kathirah atau qad hafalna ala natijah jadidah wa al-an fi dimaghina atau fi ru'usina, dalam kepala-kepala kita ni kita dah ada maklumat-maklumat. Okey. Wa nahnu naqum bi amaliyati hadhihi maklumat. Kita memproses maklumat-maklumat tu dan kita boleh mengeluarkan sesuatu keputusan atas satu jawapan. Okey. Bagaimana? Kaifa? Okey. Intilaqan minal mulahazat murtabitah bil mawdu'. Okey, sekali lagi. Okay, nahnu najid kalimah mulahazah. Kita akan jumpa perkataan pemerhatian. Okey. Tafsir naqid yang ta'allaq di mulahazah. Kita nak berfikir secara kreatif ni, kita mesti memerhatikan dulu. Kita kena observe dulu. Okay, we observe first before we decide any conclusion or before we come up with any decision. Kita kena perhatikan dulu lah, kita tak boleh terus. Okay, kita tak boleh terus kata A tanpa kita memerhati, dan kita tak boleh mencapai, dan kita tak boleh sekadar memerhati tanpa mengeluarkan apa-apa keputusan. Jadi ini ada saling berkaitan lah. Tis'ah at-tanabbu' maknahu meramal atau membuat jangkaan. Okey, membuat jangkaan. Okey. Hadza aidan min maharat tafkir wasatiyah, kemahiran berfikir secara sederhana. Okey, masalah nahnu al-an fi zaman at-tadris abara online, ODL. Okay, kita sekarang dalam zaman pembelajaran atau pengajaran secara ODL. Okey. Dan ada antara pelajar yang boleh menjangkakan atau boleh meramal, kalau aku belajar ODL ni confirm aku tidur ni sekejap gini yang, atau maka aku mesti drop ni yang, atau maka aku boleh skor sebab aku memang tak skor sekelas, aku suka belajar daripada laptop. Ini semua jangkaan-jangkaan yang boleh dilakukan oleh pelajar berdasarkan kepada makrifah, pengetahuan, maklumat yang ada, yang berlaku atau yang mereka sedar kepada diri mereka sendiri. At-tanabbu' yata'allaq bi ma'rifah. Jangkaan ni berkait rapat dengan pengetahuan. Okay? Macam tadi, istijad, kita nak menghasilkan maklumat atau kita nak mengeluarkan keputusan atau kita nak mendapat satu jawapan, kita kena ada maklumat. Untuk tanabbu' ramalan, kita mesti ada pengetahuan. Okay, kita mesti ada pengetahuan. Macam saya kata tadi, kalau student tu sedar diri dia memang perform untuk ODL, dia boleh jangka. Okay, aku punya semester ni boleh pergi 3.0 hingga 3.4 contoh. Atau yang mereka yang mungkin ada kekangan untuk ODL, alamak aku laptop dah tak ada, line slow. Okay, banyak masalah. So mereka ada ma'rifah an ma yaqa'u haulahum, apa yang berlaku di sekeliling mereka, dan mereka boleh jangkakan, alamak saya ni mesti aku drop ni, lain dah tak laju sekat-sekat. Okey, itu maksudnya kemampuan untuk memberi jangkaan, iaitu at-tanabbu'. طيب الآن نستمر بمهارة عاشرة، فرض الفروض، inference.
kita boleh membuat inference. Okay, dia jangkaan tadi tu tanabuk tu bukan secara saintifik. Okay, untuk poin ke-10, fardul furud lebih kepada inference. Kita membuat satu jangkaan berbentuk sains atau hipotesis. Okay. Hadhil maharah tata'allaqu bi ihtimal al-mabda'i. Satu kita panggil ihtimal mabda'i ni, kita panggil satu jangkaan asas atau satu basic prediction. Okay, jangkaan asas au qaulun ghairu musabbat, atau kata-kata yang tak tetap lagi lah, sebab dia masih lagi samar-samar, masih lagi berbentuk hipotesis atau berbentuk inference, jangkaan. Yakhda lil fahsi wa tajrib, yang memerlukan atau yang menuntut kita yang mengikut kepada fahsi wa tajrib, satu ujian atau satu peperiksaan, satu ujian, satu eksperimen. Okey, bukan peperiksaan, sorry, satu ujian atau satu eksperimen. Okey, itu beza. Okey, hadza al-farqu au hadhihi al-muqaranah au hadhihi hiya al-mumayyizah, perbezaan atau ciri istimewa baina at-tanabbu wa fardul furud. Fardul furud memerlukan kepada tajrib wa fahsi. Amma at-tanabbu la yahtaj ila al-fahsi wa tajrib. Itu beza utama dia lah. Okey. Contoh, kita fardul furud. Ni contoh sains yang popular lah. Katak mendengar dengan 4 kaki. Kalau tinggal 2 kaki, katak tak lompat. Contoh, dia buat conclusion tu. Padahal katak memang dah tak boleh lompat kalau tinggal 2 kaki. Okey. Itu contohlah, maksud saya fardul furud beza dia dengan at-tanabbu adalah fardul furud hipotesis atau inference perlukan kepada satu ujian atau perlukan kepada eksperimen. Okey, dia perlu kepada satu uji kaji lah. Itu beza fardul furud dengan tanabbu. Al-muhim huna fardul furud min maharat at-tafkir al-wasatiyah. Dia antara kemahiran berfikir secara sederhana lah. Okey, jangkaan yang perlukan kepada satu ujian atau satu eksperimen atau uji kaji. Al-hadi asyar, 11. At-tamthil. Tamthil ni kita memberi contoh atau membuat persamaan. Okey. Kita memindahkan atau kita menyamakan A dengan B. Itu juga kemahiran secara sederhana lah. Kita tamthil, kita membuat pelambangan, kita membuat penyamaan, kita membuat kesamarataan. Okey, itu kemahiran. Muqaranah perbezaan, tapi tamthil kita bandingkan dalam bentuk yang sama. Okey. Contoh, saya suka ambil contoh-contoh yang mudah. Kancil kecil. Kereta kancil tu kecil. Okay, kereta kancil tu kecil. Kita samakan dengan kereta Mr. Bean contoh. Okay, maksudnya kita menyamakan, dia ni kecil macam Mr. Bean. Macam mana orang tu boleh membuat kemahiran tu? Sebab dia menggunakan teknik kemahiran tamthil. Kereta kancil kecil macam kereta Mr. Bean. Okay, dia kena kemahiran dia lah. Dia tak boleh menyamakan benda yang tak logik. Contoh, pokok kelapa tu tinggi. Okay, pokok kelapa tu tinggi. Dia samakan pula macam pokok kelapa tu tinggi macam markah aku. Tak boleh lah, tak kena lah. Okay, markah tu benda yang subjektif. Dia punya markah tinggi tu subjektif. Tapi pokok kelapa tu adalah benda yang fizikal. So tak boleh lah. Pokok kelapa ni tinggi macam tiang lampu rumah aku. Tu boleh. Fizikal dengan fizikal. Okay, so kemahiran nak menyamakan pun adalah kemahiran berfikir secara sederhana lah. Okay, tu tamthil. Thani asyar at-takhayyul, imagination. Okay, imagination. Hadhil maharah, hadhil maharah hiya maharah tata'allaq bi surah aqliyah mubtakirah. Satu gambaran minda yang dicipta. Okey.
Ini berimajinasi juga adalah salah satu bentuk kemahiran berfikir secara sederhana. Nahnu la naqum bitakhayyul bisyaklin tilqai. Kita tak, bukan secara otomatik kita berangan, tak. Kita bukan berangan secara otomatik tiba-tiba. Kita berangan kerana kita berfikir sesuatu yang tak ada depan mata, tapi kita berangan benda tu ada. Okey? Contoh yang popular tahun 2020 ni, kereta terbang. Okey, imajinasi lah tu, takhayyul. Benda tak ada tapi kita berangan. Okey, sekarang apa yang ada? Drone. Drone tu seolah-olah menggambarkan kereta terbang lah. Itu juga kemahiran tamsil, menyamakan. Kereta terbang tak ada secara fizikal kita nampak lah, tapi teknologi tu ada dalam bentuk drone. Okey, itu maksudnya takhayyul. Benda yang tak ada tapi kita gambarkan lah. Okey, korang boleh berangan. Berangan ni percuma. So, korang berangan lah apa-apa pun. Okey, berangan. Tu adalah kemahiran berfikir sederhana. Kenapa kau berangan? Aku sedang berfikir secara sederhana. Kita boleh kata macam tu lah. Wa akhir at-talkhis. Ini adalah meringkaskan. Ini juga kemahiran berfikir secara sederhana. Okey, al-an antum al-an tasma'una syarhi limuddah tawilah. Okey, antum al-an tasma'una syarhi limuddah tawilah. Okey, wa al-an idza naqul idza istata'tum an taqumu bitalkhis. Okey, madza satulakhisuna? Apa yang korang nak talkhiskan? Okey, kalami at-tawil al-an. Kata-kata saya panjang. Itu juga okey, hadhihi aidan hiya maharah tafkir nakid al-wasatiyah. Maharah tafkir al-wasatiyah. Antum taqumun bil-iqtisar. Memendekkan. Bil-iqtisar, memendekkan. Bukan ikhtisar, al-ikhtisar, memendekkan, meringkaskan benda yang panjang pada benda yang pendek tanpa menghilangkan poin-poin utama. Itu juga kemahiran berfikir secara sederhana. Okey, mungkin an naqra nassan qalilan bikafa'a indama yakumu al-farru bi dhammil ma'lumat. Dhammil ma'lumat tu menggabungkan maklumat, bikafa'ah dengan kemampuan dengan kafa'ah ni dengan Allahumma shalli ala Muhammad. Kafa'ah ni dengan ruang lingkup. Satu ayat fi ibarah atau ibarat mutamasikah, atau ayat-ayat yang berkait-kait. Okey, sama ada satu ayat ringkas atau ayat yang saling berkait-kait. Wa hadza yatatallabu ijad, memerlukan kepada ijad lubbil mawdu', memerlukan kepada kita mendalami betul-betul tajuk tu. Lubbil mawdu' maksudnya the core of the topic. Dia punya sumber utama tajuk tu. Okey? Wastikhraj afkar ra'isah, dan mengeluarkan poin utama daripada tajuk tadi. Itu maksud talkhis lah. Dengar panjang-panjang. Antum taqumum bil istima'. Okey, taqumum bil istima' ila kalami. Korang memang dengar betul-betul. Okey, al-istima' ila kalami wa ba'da hadha atau ba'da al-istima' antum taqumun bil ikhtisar atau bil talkhis. Dengar ayat banyak kan, tapi korang pandai pilih keyword-keyword yang penting. Itu maksudnya lub bil mawdu'. Korang tahu tajuk pasal apa, korang pilih afkar ra'isah apa, dan korang boleh ringkaskan dan keluarkan poin utama. Itu maksud dia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-an nahnu fi akhir maharah wa hiya maharatu tafkir al-ulya. Kibat, kemahiran berfikir aras tinggi. Okey. Tujad ثلاث مهارات هنا. أولا اتخاذ القرار. Okay. Judging. Okay.
judging, kita menghakimi atau kita menilai seseorang atau menilai keadaan itulah. Amaliyatu tafkiriyah murakkabah, proses berfikir yang kompleks. Murakkabah tu yang kompleks lah, kita fahamkan sebagai kompleks. Limadha? Liikhtiyar afdal bada'il mutahah, untuk memilih satu keputusan atau satu kesimpulan yang terbaik berdasarkan kepada situasi tertentu. Okey. Hadhihi maharah min ihda maharat fikir al-ulya. Okay, limadha? Lianna kalimah miftahiyah huna, keyword dia adalah murakkabah yang kompleks. Okey. Nahnu al-an lana ma'ayir, kita ada ma'ayir kat sini maksudnya kita ada garis panduan atau kita ada kayu ukur. Wa qiyam muayyanah. Al-an ana ashrah lakum syarhan li ittikhadul qarar fi satr thani, kat baris kedua tu. Min ma'ayir wa qiyam muayyanah tata'allaqu bi ikhtiyaratihi. Okay, ma'ayir kat situ dia ada kayu ukur dia ada dia punya guideline, kayu ukur atau guideline, dia ada dia punya pengiraan tersendiri. Wa qiyam muayyanah, dan dia ada nilai-nilai tertentu yang berkaitan dengan pemilihan dia. Okey. Masalan hakim fi musabaqah ughniyah, hakim juri bidang nyanyian. Okey, itu adalah hakim fi musabaqah ughniyah, yaqum atau yaqumun, kalau ramai lah hakim sini ramai, yaqumun bittikhadzil qarar, mereka akan judge berdasarkan apa? Berdasarkan kepada ma'ayir, kayu ukur dan nilai-nilai tertentu yang berkaitan dengan pemilihan penyanyi terbaik. Okey. So kena ada lah vokal, dia punya susunan muzik, dia punya lirik, dia punya persembahan dan lain-lain lagi. Okey. Wa hadhil umur, okey, wa hadhil umur aw hadhil ma'ayir, perkara-perkara ini atau kayu ukur ini tustakhdam, digunakan liikhtiyari afdali badail, untuk memilih satu yang terbaik. Sebab tu dinamakan pemikiran aras tinggi. Dia dah ada kayu ukur yang dia dah tetapkan, dia dah ada pemilihan-pemilihan tertentu, baru dia capai kepada satu keputusan yang terbaik. Okay, itu adalah contoh pemikiran aras tinggi. Sebab dia dah tak guna yang sebelum-sebelum ni, dia tak guna maharah-maharah sebelum ni. Dia ada maharah lain, dan maharah itu berkaitan dengan ma'ayir wa qiyam muayyanah. Dan dia adalah murakkabah yang kompleks lah. Thanian, tafkir naqid. Hadhil madah tafkir naqid, critical thinking. Amaliyah tafkiriyah, proses berfikir, ikhda' fikrah litahqiq, yang memerlukan pemikiran itu ikhda' litahqiq, memerlukan kepada satu pembuktian. Okey, pembuktian atau satu pembuktian lah. Okey, perlukan kepada pembuktian. Wa jam'ul adillah, dan mengumpul bukti-bukti atau mengumpul bahan-bahan yang membenarkan keputusan mereka tu, atau membenarkan atau menguatkan keputusan yang mereka ambil. Wasyawahid, syawahid ini juga salah satu bentuk bukti lah. Okey, salah satu bentuk bukti yang berkaitan maudhu'iyah, berkaitan dengan isu atau situasi yang mereka hadapi atau mereka berdepan dengannya. Okey, itu tafkir nakid lah. Pemikiran kritis ni, aras tinggi ni, dia kena mengumpul bukti, dia kena perlu dibuktikan, dan bukan sekadar, dia bukan macam tadi tanabuk, atau bukan sekadar macam farul furud, buat eksperimen. Okey, bukan, itu sederhana. Tapi tafkir nakid di atas lagi. Okey, a'la. Okey, lebih tinggilah. Lebih tinggi. Limadha? Lianna al-mufakkir, orang berfikir, yajibu alaihi jam'ul adillah, mengumpulkan bukti, dan memerlukan kepada pembuktian. Itu ciri utama tafkir nakid lah. Okey, jam'ul adillah wa syawahid wa ikhda' litahqiq, dan diperlu untuk dibuktikan.
i'timadan ala ma'ayir aw qiyam muayyanah. Okay, maratan thaniyah nahnu nara ibarah, kita lihat ada satu ayat i'timadan ala ma'ayir wa au qiyam muayyanah. Dia mesti bersandarkan kepada satu guideline atau kayu ukur dan juga satu nilai-nilai tertentu. Dia mesti ada benda tu baru dikategorikan sebagai berfikir aras tinggi. Sebab dia tak sewenang-wenangnya. Dia tidak sewenang-wenangnya memutuskan sesuatu, tapi dia ada satu kayu ukur atau satu guideline yang dipegang. Wal akhir tafkir halil mushkilah. Hadhihi maharah hiya akhir marhalah fi tafkir nakid. Ini adalah satu proses terakhir. Kerana apa? Berfikir untuk menyelesaikan masalah. Halil mushkilah. Kama ra'ayna atau kama qara'na fi mafhum. Halil mushkilah. Halil mushkilah. Limadha nahnu naqum bi tafkir nakid li halil mushkilah. Untuk menyelesaikan masalah. Apa-apa pun kita berfikir dengan teruk. Kerana apa? Bukan berfikir dengan teruk lah. Kita berfikir dengan sedalam-dalamnya. Kerana apa? Kerana li halil mushkilah. Untuk menyelesaikan masalah atau untuk merungkai setiap masalah yang kita hadapi. Nau'un min at-tafkir al-murakkab, sejenis atau satu jenis daripada pemikiran kompleks, yahtawi ala silsilah min al-khutuwat munazzamah, yang mengandungi satu rantaian atau kesinambungan. Silsilah tu rantaian atau kesinambungan, khutuwat munazzamah, satu plan yang disusun dengan baik. Okey, allati yasiru 'alaiha al-fardu, yang dilalui oleh individu bi ghayatin, untuk sampai kepada penyelesaian masalah. Okey, dia ada satu rantaian atau satu kesinambungan daripada plan yang disusun dengan baik untuk kita selesaikan masalah. Okey, contoh kalau meeting-meeting besar, kita akan tengok punca masalah dan cara menyelesaikan masalah. Punca apa masalah dan cara menyelesaikan masalah. Itu yang penting lah. Okey, itu yang penting untuk tafkir naqid. Al-an nahnu fi mawdu'i anwa' at-tafkir, jenis-jenis pemikiran. Okey, awalan kama darasna li hadhihi al-maddah at-tafkir naqid. Idzan tafkir naqid min anwa' at-tafkir. Okey, wa hadhihi maharah aw wa hadha at-tafkir naqid تختلف عن التفكيرات الأخرى خصوصا بطريقة تفكير لهذا النوع، أي تفكير نقيض. Cara kita berfikir menggunakan critical thinking lah. Kalimah miftahiyah huna tariqah tahliliyah ta'ammuliyah, dengan cara menganalisis lah, cara berfikir dengan cara menganalisis. Dia bukannya macam berangan, bukan. Tafkir naqid wa tariqah tahliliyah ta'ammuliyah wa taqdim asyukuk haula kulli ma yaduru bil mufakkir. Jadi berfikir dengan menganalisis keadaan-keadaan yang berada di sekitar pemikir itu. Okey, dia berfikir secara analisis lah kat situ. Okey, wasanian al-khurafi, at-tafkir al-khurafi. Okey, ini wa hadha an-naw' min at-tafkir naw'un masyhur lada Melayuin, orang-orang Melayu. Okay, kita namakan dia khurafat. Pemikiran secara khurafat lah. Banyak Melayu. Jangan duduk atas bantal nanti bisul. Janganlah. Okay, hadha min naw'i tafkir, ay an tafkir al-khurafi. Wa thalithan, طيب قبل أن ننتقل إلى تفكير ثالث، أنا أعود مرة ثانية إلى تفكير الناقد.
ana taraktu, saya tertinggal tadi. Taqdim syukuk. Okey, taqdim syukuk ni maknahu huwa yufakkir amiqan, sebab dia berfikir secara detail, secara dalam. Dia macam risau. Taqdim syukuk ni dia benda yang dia syak-syak macam boleh tak macam ni. So dia bukan sekadar berfikir terus. Katalah dia berfikir secara A, tapi kalau buat B jadi apa itu maksud dia fikiran kritis. Dia memang ambil keputusan A, tapi kalau keputusan B dia tahu apa kesan dia. Kalau dia ambil keputusan C, apa jangkaan dia. Okey, itu maksud dia pemikiran kritis lah. Dia tahu dia mengumpulkan semua kemahiran tadi, dari kemahiran dari kemahiran sederhana ke kemahiran tinggi. Sederhana kan banyak faradul furud, so dia gabungkan semua. Tanabuk pun digabungkan, muqaranah pun digabungkan, dan itu adalah nama tafkir nakid. Maksud dia fikir memang betul-betul dalam. Okey, itu tafkir nakid lah. Okay. Al-an ana antaqil ila tafkir thalith wa huwa tafkir al-ma'rifi, cognitive thinking. Okey. Cognitive thinking, kemahiran kognitif, menyusun. Okey, dia mudah faham, dia kemahiran menyusun lah. Okey, maharatuha al-barizah, yang paling utama adalah diqqatul mulahadhah. Diqqatul mulahadhah maksud perhatian yang mendalam. Okay, dia sebab dia adalah menyusun. Dia nak menyusun tu dia kena tengok pemerhatian mendalam. Wattasaul, dia sentiasa tertanya-tanya. Wattazakkur wal qudrah. Tazakkur ni mengingat, wal qudrah ala tanzim maklumat, dan kemampuan untuk menyusun maklumat. Tu maksud dia kognitif yang saya kata menyusun tu. Keyword dia adalah menyusun. Kognitif ni adalah pemikiran yang jenis menyusun. Dia bukannya critical thinking, tapi dia adalah cognitive thinking. Dia jenis menyusun. Susun ni dia adalah kemahiran berfikir untuk menyusun. Okey, itu lain. Tafkir nakid dia adalah critical thinking, berfikir secara kritis. Banyak berfikir, kalau ni apa tak, ni apa, kalau pilih ni akan jadi apa. Itu critical thinking. Kalau kognitif dia lebih kepada menyusun. Dia berfikir untuk menyusun sesuatu berdasarkan atau bertitik tolak daripada diqqatul mulahadhah, tasaul, sentiasa tertanya-tanya, dan juga ada juga berkaitan dengan kemahiran qudrah ala tahlil wa tanabbuk, kemampuan untuk menganalisis dan menjangka. Ini juga adalah daripada jenis pemikiran kognitif. Okey, menyusun. Rabi'an, tafkir al-almi, scientific thinking. Okay. Yamtazu hadha naw' min anwa' at-tafkir. Jenis ni berbeza daripada jenis lain bi annahu nasyat aqlin. Dia adalah berbentuk berfikir. Nasyat ni satu program kita tak kata program lah, kita katakan dia pemikiran berbentuk minda. Okey, sains kan dia berkaitan dengan pemikiran, berfikir. So dia adalah satu berfikir secara menggunakan minda, dan bukan secara tilqaian. Bukan dia secara automatik. Dia bukan automatik. Automatik ni benda yang mudah. Okey, nasyat akli ni, saintifik ni memang kena berfikir secara sains, iaitu berfikir secara menggunakan akal yang mendalam lah. Wa an tariqah yahsulul alam alal qawanin ilmiah. Dia punya disiplin ilmu dia, riyadhiyah, matematik, wal fizikia, fizik dan selainnya. Okey, contoh dia adalah pemikiran secara saintifik. Kalau yang belajar mat dulu, dia ada macam nombor 10. Okey, atau positif negatif. Okey, so dia lebih kepada pemikiran bercorak sains lah. Sains ni luas lah. Okey, contoh kita ada positif dan negatif akan jadi negatif, contoh. Atau nombor 110 tu maksud dia tu, dia lebih kepada bercorak saintifik. Okey, bercorak saintifik sebab akal tu yang akan memproses, atau akal tu yang akan menganalisis atau mengkaji simbol-simbol positif, negatif dan nombor-nombor 1010 tu. Itu corak pemikiran orang saintifik lah.
Dia bukan critical thinking, dia adalah scientific thinking. Dia lebih bercorak pemikiran fizik, corak pemikiran matematik. Itu adalah corak pemikiran saintifik. Okey. Yang kelima, al-khamis, tafkir al-mantiki, logical thinking. Okey, al-intiqal min tawdih fikra dhat sila ila fikra ukhra, wa yuqassam hadha an-naw' ila qismain ra'isain, istidlal bil sintaj, istidlal istiqra'i. Logical thinking, menerangkan sesuatu idea yang berkaitan dengan idea lain sebab dia logik. Okey, dia lebih betul logik. Logik lah contoh. Okey, logik. Kalau kau boleh buat macam ni, secara logiknya aku pun boleh buat. Dia lebih boleh merelatekan atau menghubung kaitkan. Kalau macam ni boleh, secara logiknya kau pun boleh. Okey. Dia ada dua jenis. Istidlal bil istintaj, dia menggunakan bukti melalui keputusan macam saya kata tadi. Maksudnya contoh, orang tu boleh buat, maksudnya dia dah ada keputusan, so mestilah kau pun boleh sebab dia dah dapat keputusan tu. Contoh, Ahmad boleh dapat A subjek matematik. Secara logiknya Ali pun boleh dapat A subjek matematik sebab dia guna logik, sebab dia guna istidlal bil istintaj dengan keputusan. Itu jenis pertama lah. Jenis kedua, istidlal al-istiqra'i, mencari bukti atau menggunakan bukti secara istiqra'. Istiqra' ni buat kajian. Kita kaji atau kita menilai, mencari bukti secara penilaian, istiqra'. Okey, penilaian lah. Logik dia, contoh kita nilai, dia tak ada keputusan tapi secara penilaian dia. Penilaian lain, penilaian dia tak ada apa-apa keputusan, tapi keputusan tu dah sampai kepada keputusan lah. So secara logik menggunakan penilaian, so sepatutnya boleh. Okey, contoh, seorang cikgu menilai keputusan pelajar seseorang, menilai keputusan exam seseorang pelajar. Kemudian cikgu ni memutuskan bahawa melalui penilaian dia, pelajar ini layak untuk mengambil jurusan sains, pelajar ini tidak layak untuk mengambil jurusan akaun, contoh. Itu maksudnya istidlal bil istiqra'. Dia ikut logik berdasarkan penilaian dan bukan ikut logik berdasarkan keputusan. Okey, ini dua yang berbeza. As-sadis, tafkir tasalluti, authoritative thinking. Hadha nau' sai, ni jenis yang teruk daripada jenis pemikiran kerana dia lebih kepada menguasai atau dia lebih kepada memerintah seorang. Pemikiran jenis ketua lah. Aku saja betul dan kau tak betul. Okey, ini sebab tu dikatakan sai. Ini pemikiran yang tak elok, yang tak bagus kerana dia authorize. Dia menguasai pemikiran dia, dia nak orang ikut apa yang dia fikir. Okey, itu jenis yang tak bagus lah. Wal akhir, tafkir al-ibda'i, creative thinking. Dia lebih kepada pemikiran untuk mencipta. Okey, dia mencipta. Pemikiran kreatif, menciptalah. Okey, sebagai contoh kat sini, bagaimana seseorang itu mencipta. Okey, saya tak nak uraikan secara detail sebab ini umum, Ismahli bukan umum lah. Ini lebih kepada penerangan untuk anda faham konsep, dan saya tak terangkan secara detail ikut dia punya makna, tapi lebih kepada saya bagi contoh untuk pelajar-pelajar lebih dapat relatekan apakah bentuk pemikiran atau jenis pemikiran dan contoh dia yang lebih jelas atau lebih mudah difahami. Creative thinking. Creative thinking ni berbentuk mencipta sesuatu. Kreatif lah. Kreativiti ni kenapa? Sebab dia mestilah lebih kepada mencipta. Kalau dia tak mencipta pun, dia lebih kepada pemikiran yang kita istilahkan sebagai luar kotak. Okey, dia luar kotak lah. Kenapa? Dia ada beberapa unsur yang membentuk dia. Yang pertama, akhlak. Okey, akhlak dia. Okey, contoh seseorang pelajar yang dibuli, contoh yang dibuli. Okey, secara logik, katalah dia dibuli, kononlah dia akan membalas dendam ke, atau dia akan membuat laporan ke. Tapi sebab dia ada creative thinking dan bersandar kepada akhlak dia,
dia mungkin membuat sesuatu yang kita tak fikir kerana kita tak ada akhlak seperti dia, dan itu adalah satu bentuk creative thinking melalui pengaruh atau melalui sebab akhlak dia. Ma'rifah adalah pengetahuan pun sama. Melalui pengetahuan yang tertentu, seseorang itu mampu untuk mencipta atau berfikiran kreatif berdasarkan pengetahuan yang dia ada dan orang lain tak ada. Infial ni adalah bentuk spontaneous atau secara spontan. Infial secara spontan lah. Benda ni pun sama juga, dia tak datang secara semula jadi. Dia adalah satu bentuk pengalaman yang develop, yang dikuasai sekian lama. Okey, contoh macam pelawak-pelawak. Orang tu bukan tiba-tiba boleh jadi pelawak. Dia mesti ada pengalaman untuk macam mana dia nak spontaneouskan idea dia dan seterusnya. Dan akhir adalah khayal. Macam saya kata, okey, kama syarahtu lakum fi maharah at-takhayyul, berangan. Okey. Wa qultu lakum sabiqan, masalan kereta terbang atau drone. Dulu tak terfikir, tapi walakin bistikhdami at-takhayyul, bistikhdami imagination, nastati an nubdi'. Mereka cipta drone, wa kama fa'ala Alexander Graham Bell, telefon, mencipta macam-macam lah. Okay, itu semua bermula daripada khayal, dan itu adalah tafkir ibda'i, iaitu creative thinking yang dipengaruhi oleh 4 unsur tadi, iaitu akhlak, ma'rifah, infial, wa akhirat al-khayal. Okay, wa hadha faqat minni. Assalamualaikum.